أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul Azim. Yang dirahmati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, seluruh Tuan Kuasa Surau, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita di antara insan yang dipilih oleh Allah Taala untuk menjalani kehidupan hari ini untuk kesekian kalinya dalam umur masing-masing. Pada hari ini mungkin ada di kalangan saudara kita, sahabat kita yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hidup. Dan hari ini merupakan hari yang paling getir menyibukkan diri mereka untuk mereka mempersiapkan diri berdepan dengan kesusahan ataupun ujian-ujian di alam barzakh. Pada hari ini mungkin adalah hari yang paling mereka sesali kerana tidak bertambahnya pahala dan amal-amal bakti yang mereka usahakan sepanjang hidup. Maka kita di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang dipilih untuk meneruskan kehidupan, untuk kita meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, maka inilah peluang untuk kita pergunakan sebaik mungkin sebelum nikmat ini Allah tarik dan kita akan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang kita lakukan. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini adalah hari yang penghujung kepada hari bulan Sya'ban, dan sama ada malam ini kita akan mendengar pengumuman melihat anak bulan. Kalau ditakdirkan nampaknya anak bulan, maka besok kita akan berpuasa. Kalau tak nampak, maknanya ikut kalender hari Selasa kita puasa. Jadi pada hari-hari akhir hujung Sya'ban ini, sewajarnya kita sebagai umat Islam ada keteringinan dan keterujaan yang tinggi untuk kita menyambut bulan Ramadan. Semangat yang berbeza berbanding
bulan-bulan lain untuk kita menyambut kedatangan Ramadan. Nabi SAW dalam khutbah minggu lepas pada sebut, apabila di akhir Ramadan Nabi nak bagi semangat pada umat Islam, pada para sahabat Nabi, Nabi menyebutkan qad azallakum syahrun azimun mubarak, akan menjelma kepada kamu satu bulan yang agung dan penuh keberkatan, iaitulah bulan Ramadan. Yang mana bulan ini dalam bulan ini ada satu malam, yang barang siapa beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan-bulan lain tak ada, tapi bulan Ramadan ini Allah tawarkan. Dan pada bulan Ramadan ini difardukan kepada kita berpuasa dan disunatkan kita bertarawih pada malam hari. Lagi Nabi bagi semangat lagi, dalam bulan Ramadan ini man taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fi kana kama adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Dalam bulan Ramadan ini nanti, seronok tak seronok bulan Ramadan itu nanti, barang siapa yang beramal soleh maka dia dapat pahala seperti dia melakukan kefarduan. Barang siapa melakukan satu kefarduan akan mendapat 70 kali ganda pahala berbanding bulan-bulan yang lain. Ganjaran-ganjaran yang Allah tawarkan ini merupakan satu hadiah yang Allah nak bagi pada manusia. Maka kita kena semangat, kena seronok. Bagi orang yang beriman, melihat kepada ganjaran-ganjaran ataupun kelebihan-kelebihan Ramadan ini, maka kita kena berasa teruja. Sebab itulah Ramadan ini kita kena sambut dia dengan iman, bukan dengan akal. Amal-amal soleh ni kita kena terima, kita dengar, kita ambil berdasar pada iman, bukan berdasar pada akal. Kerana kita tak nampak pahala tu, kita tak nampak ganjaran tu, akal kita tidak boleh nak menterjemah yang namanya pahala itu. Keterujaan kita menyambut Ramadan ini sewajarnya lebih ataupun sama lebih kurang dengan keterujaan kita nak menyambut hari raya. Contoh kita tengok orang Islam kat Malaysia ni bila nak sambut raya, 20 Ramadan je dah semangat. Apa punca-punca semangat je nak sambut raya? Yang pertama ada lemang, ada dodol, ada ketupat, baju raya, lagu raya, balik kampung. Apa lagi? Benda-benda ni yang menyebabkan dia semangat nak sambut raya sampai lupa Ramadan masih ada lagi berbaki. Tapi kita dengan Ramadan tak begitu. Kita datang tengok dalam YouTube, dalam Facebook macam mana sambutan Ramadan umat Islam di negara-negara Timur Tengah lah. Contoh sebab mereka dengan Islam ni mereka dulu dapat berbanding kita yang tempoh lambat sikit. Mereka sambut Ramadan macam nak sambut raya. Dengan lampu kelap-kelipnya, dengan qasidah-qasidah dan lagu-lagu Ramadan, dengan bacaan Qurannya, dengan kanak-kanak yang berlari. Mereka berhias rumah, bersihkan rumah, cantikkan rumah. Mereka persiapkan diri untuk Ramadan. Apa persiapan dia? Dia sediakan Al-Quran khas untuk Ramadan ni, dia akan beli ataupun ada Al-Quran yang istimewa. Ni Al-Quran ni baca sepanjang Ramadan. Jubah yang baru, jubah ni digunakan nanti untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Manisan-manisan, makanan-makanan yang istimewa untuk kurma dan sebagainya untuk berbuka puasa. Dan apa jugalah yang boleh menimbulkan semangat kita. Jadi kalau tak tuan-tuan, kita buat selamba besok puasa ke? Ya ke besok puasa ke? Malam ada satu tempat jemputan saya untuk bagi ceramah pada hari malam ni lah, hari Ahad malam. Saya saja usik pengurusnya. Jadi bukan malam tu kita dah tarawih ke? Ustaz,
Ya betul Ustaz, tarawih Selasa, puasa hari Selasa. Kan, Isnin malam baru tarawih ada. Mana Haji tahu? Tu dalam kalender kata. Oh, dalam kalender. Kita nak tengok, nak tahu puasa tak puasa ada dua cara. Jangan lupa yang cara pertama tu ru'yah. Tengok anak bulan. Kan? Ada orang lupa tengok kalender je kan. Kalender ni memang kata hari Selasa. Tapi walaupun kalender hari Selasa, tapi melihat anak bulan ru'yah tu salah satu kan. Kalau ditakdirkan besok puasa kan, dia berpegang pada kalender, tak kelang kabut gitu. Tu yang 2 tahun lepas tu, raya terkejut tu kan. Raya terkejut tau, terkejut kan. Besok raya, terkejut ke kan. Yang tahun 2022. Ingat dalam kalender, bukan besok raya. Itu dia berpegang kepada kalender. Serta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang lalu kita telah melihat tentang syafaat Nabi SAW, yang merupakan, maka di situ Nabi ialah merupakan penyelamat kepada manusia di akhirat. Kita tuan-tuan, pasti nanti kita bertemu Allah Ta'ala, kita ada bawa dosa-dosa kita. Kita bukannya Nabi yang maksum, kita ni orang biasa. Kita ada bawa dosa, dan dosa-dosa ini kalau kekal pada diri kita, maka dia menjadi bahan bakar api neraka. Dosa-dosa yang kita lakukan, segala dosa kita lakukan, daripada yang sekecil-kecil dosa sampai yang sebesar-besar dosa, kalau tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka kita kena masuk dalam neraka dulu. Kena dibakar dulu, kena diseksa dulu. Peluang yang ada ialah rahmat Allah Ta'ala, keampunan Allah Ta'ala. Itu aja ada. Yang keduanya ialah syafaat Nabi SAW. Itulah penyelamat kita. Sebab itu, kita perlu jadikan impian kita untuk mendapat syafaat Nabi SAW dalam kehidupan kita. Kita tak ada harapan lain. Nak mungkin dapat rahmat Allah Ta'ala, itu harapan yang ada. Berdoalah, bermohonlah sungguh-sungguh supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Peluang-peluang yang lain untuk dosa kita ni diampunkan, diselamatkan ialah dengan syafaat Nabi. Maka dalam hidup kita sementara ini, tuan-tuan, usahakanlah untuk supaya nanti kita di akhirat, kita tergolong dalam golongan yang mendapat syafaat Nabi SAW. Selain daripada itu, tak ada lain, tuan-tuan. Nak dapat syafaat lain untuk selamat daripada neraka, harapan tipis, tuan-tuan. Jadi, maka bagaimana cara untuk kita mendapat syafaat Nabi SAW? Itulah yang pertamanya yang disebutkan sebelum ni. Antara amalan yang membawa kita untuk mendapat syafaat Nabi SAW ialah berdasar pada sebuah hadis sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun min fil jannah la tanbaghi illa li 'abdi min ibadillah wa arju an akuna ana huwa wa man sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah." Jika kamu mendengar seruan azan, seruan muazzin, maka ucapkanlah seperti ucapannya, lalu kamu berselawat kepadaku, maka barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah untukku. Berdoa, doa lepas azan tu kan. Kita mohon supaya Nabi kita mendapat wasilah ataupun perantara. Sesungguhnya demikian, itu ialah satu tempat di syurga yang tidak patut didiami melainkan seorang hamba Allah Ta'ala sahaja, dan aku berharap akulah orangnya. Siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia pasti mendapat syafaat. Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'alatal rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
Kita doa-doa sungguh-sungguh lepas azan. Kita harapkan supaya Nabi kita lah, Nabi Muhammad lah yang mendapat wasilah, perantara juru perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu tuan-tuan, maka macam mana kita nak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Memperbanyakkan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni banyak. Selawat yang mana? Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu je lah. Kan, perbanyakkan selawat. Ya? Maka dengan perbanyakkan selawat, maka dia akan paling dekat dengan Nabi. Barang siapa yang berselawat denganku, kepadaku sekali, maka Allah dan malaikat akan berselawat ke atasnya 10 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah dan malaikat akan berselawat ke atasnya 100 kali. Barang siapa yang berselawat ke atasku 100 kali, Allah dan malaikat akan berselawat ke atasnya 1000 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, maka dia akan berselisih berselisih bahu denganku ketika masuk ke dalam syurga. Maknanya rapatnya, hebatnya amalan berselawat. Selain daripada syafaat Nabi SAW, ada tak syafaat-syafaat yang lain? Ada, tuan-tuan. Ada syafaat-syafaat yang lain. Tapi tidak sehebat syafaat Nabi SAW. Pada pagi ini kita akan kongsikan apakah dia syafaat-syafaat yang lain itu. Syafaat Rasulullah SAW yang pernah dijelaskan sebelum ini bagaikan kunci yang membuka jalan kepada hamba-hamba Allah yang lain untuk memberanikan diri bagi memberi syafaat pada siapa yang mereka kehendaki. Jadi bila Nabi SAW memulakan untuk memohon pada Allah Ta'ala untuk menolong, memberikan syafaat kepada hamba-hambanya, maka mendorong kepada beberapa orang ataupun individu untuk memohon pada Allah Ta'ala, memberikan syafaat kepada orang-orang yang tertentu. Ada, siapa dia? Salah satunya ialah para nabi selain Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang mulakan. Lepas Nabi mulakan mohon pada Allah Ta'ala, maka nabi-nabi lain pun menyusul. Dia nak bagi syafaat pada umat-umat dia. Para malaikat, para malaikat pun mohon pada Allah Ta'ala untuk memberi syafaat. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid, pun mohon pada Allah Ta'ala untuk menyelamatkan orang-orang yang tertentu. Para ulama, alim ulama, para ulama, tuan-tuan, sebab tu alim ulama ni kita jangan hina. Walaupun mungkin pandangan dia berbeza ataupun kita tak setuju, tapi dia para ulama, alim ulama. Jangan hina, jangan caci, kerana dia ada syafaat dia. Nanti di akhirat nanti kita kongsikan apakah syafaat para alim ulama. Lalu mereka ni tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, golongan-golongan yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka mereka pun mohon sesuatu, minta sesuatu kepada Allah Ta'ala untuk seseorang ataupun untuk menyelamatkan seseorang. Bahkan orang awam, orang biasa, dalam kalangan kaum mukminin yang terselamat dari neraka juga menghadap Allah Ta'ala untuk meminta izin memberikan syafaat. Jadi pada waktu tuan-tuan, semua orang yang berasa boleh, mampu ataupun dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia berusaha untuk nak selamatkan manusia, nak selamatkan daripada api neraka.
Namun Allah Ta'ala berkenan menerima sebahagian syafaat itu dan menolak sebahagian yang lain. Jadi tak semua Allah terima syafaat-syafaat itu. Ada juga Allah terima dan ada yang Allah tak perkenankan. Allah tak izinkan. Namun yang pasti setiap orang tidak akan dikeluarkan dari neraka sebelum dia menghabiskan masa siksaan yang telah Allah tetapkan sebagai balasan atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia. Walaupun ada syafaat-syafaat yang disebutkan tadi, tapi bagi orang yang telah Allah tetapkan dia masuk neraka, dia akan masuk neraka. Dia masuk neraka dulu dalam tempoh yang Allah tetapkan. Lama ataupun sekejap tu bergantung kepada rahmat Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak arahkan Allah. Aku nak sehari je. Aku nak setengah jam, tak ada. Semua itu atas kehendak dan juga kuasa Allah Ta'ala. Kalau sehari pun tuan-tuan bersamaan 50,000 tahun. Pun lama. Kalau ada orang yang masuk neraka sehari, dia punya tempoh sehari pun tuan-tuan 50,000 tahun. Kalau sebulan tuan-tuan 1.5 juta tahun dalam neraka. Lama. Jadi jangan kita berimpian tak apalah, buat jahat ni tak apa, akhirnya masuk syurga juga, kan? Kalau buat maksiat tu, jangan kita sangka baik sangat. Jangan kita bersangka baik sangat. Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Takkanlah tak bagi simpati dekat hamba-Nya, kan? Masuk neraka pun hujung-hujung masuk syurga juga. Tak apalah buat jahat macam tu, tuan-tuan. Jangan ingat masuk neraka tu macam bercuti public holiday. Jangan. Sebab siksaannya itu walaupun sikit tak sanggup untuk manusia menanggungnya. Baik, kita pergi yang pertama, apa dia syafaat malaikat. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ayyazanallahu liman yasha'u wa yarda. Maksudnya dan berapa ramai malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diredainya. Maknanya syafaat malaikat ni, malaikat pun ada memohon pada Allah Ta'ala untuk manusia-manusia tertentu. Maknanya malaikat boleh mohon syafaat, boleh mohon syafaat pada Allah Ta'ala. Tapi bergantung kepada izin Allah Ta'ala. Syekh Akbar Muhyiddin bin A'rabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah berkata, syafaat malaikat ini khas untuk orang yang melakukan maksiat namun masih memiliki akhlak yang mulia. Syafaat malaikat itu untuk orang yang buat maksiat tapi masih ada akhlak yang mulia. Kadang-kadang kita kenal dalam masyarakat kita ni, dia akhlaknya baik. Dia baik dengan jiran, baik dengan pekerja, baik dengan majikan, baik dengan orang ramai. Kan ada nampak dekat tempat awam ada orang yang kesusahan, dia lah orang yang pertama tolong. Kan ada kemalangan, dia lah orang pertama berhenti. Kan berhenti bukan tengok. Ni ada orang berhenti tengok je, rakam kat selfie, dekat handphone kan. Tu bukan tolong, itu menyusahkan orang lain, jam belakang. Dia berhenti, dia tolong selesaikan, ketepikan, bersihkan tempat sebagainya lah bagi kelancaran. Ada orang itu. Tapi dia masih lagi melakukan dosa. Dia masih melakukan maksiat. Maknanya kebaikan dan dosa dia tu sama banyak. Orang ni masuk neraka, kan? Allah mungkin ada dosa yang Allah ampunkan, ada yang Allah tak ampunkan. Yang tak diampunkan dia masuk neraka. Kan? Tapi malaikat, ada malaikat yang mohon pada Allah Ta'ala supaya manusia ni dibebaskan daripada neraka. Itu maknanya ceritanya malaikat boleh mohon. Cuma keizinannya daripada Allah Ta'ala. Allah yang maha adil, tak Allah tahu. Kan?
manusia hambanya ini sesuai tak sesuai untuk diampunkan atas syafaat malaikat. Malaikat tu tolong. Gitulah. Maka jika dia seorang Muslim dan dia berpeluang untuk keluar daripada seksa neraka setelah lama berada dalamnya dengan syafaat malaikat. Ada peluang. Peluang tu ada. Tapi jangan yakin sangatlah, tuan-tuan. Peluang tu ada, tapi dalam berapa ramai mungkin orang Islam yang dihumban dalam neraka dan dikeluarkan daripada neraka itu dapat syafaat daripada malaikat? Tak tahu. Wallah alam. Tapi ada. Peluang tu ada daripada malaikat. Dan mudah-mudahan kalaulah, ni kalau je lah kan, na'udzubillah, kita di antara ahli nerakanya, kalaulah dapat syafaat, mudah-mudahan di antara syafaat itulah daripada malaikat. Baik. Itu daripada malaikat. Mana malaikat ni satu makhluk Allah Ta'ala yang paling taat pada Allah Ta'ala. Kelebihannya kenapa malaikat boleh mohon syafaat? Kerana dia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Dia makhluk yang paling taat. Allah perintahkan sesuatu, dia akan laksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan bulat sepenuhnya. Malaikat ni beza dengan manusia. Betul. Kita kalau kita ada pekerja, kita contoh, Mat, kau buat kerja ni sampai siap. Dia buat sampai siap. Tapi memang siap. Tapi mungkin cara buatan dia, kualiti dia kurang, kita rasa tak puas hati, adalah kelemahan sikit-sikit. Tak apalah, manusia kan. Kesungguhannya pun berdasar kesungguhan dia, kemampuan dia pada sebagai manusia. Tapi berbeza dengan malaikat, tuan-tuan. Malaikat bila Allah perintah buat, dia akan buat sungguh-sungguh. Sampai habis, sampai selesai. Dan Allah tidak pertikai kualiti kerja dia. Kan? Allah tak akan pertikai. Malaikat buat dengan sesungguhnya. Kalau dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tu, bab malaikat, dia lakukan dengan bulat. Maknanya padu. Usaha dia tu padu. Kalau kita ada pekerja macam tu, maknanya perfect. 100%. Tak ada petikai. Semuanya kualiti terbaik. Semua the best. Kan? Itu manusia lah. Tapi susah nak dapat macam tu sebab kita ni ada nafsu. Kita ni ada keinginan lain. Kadang-kadang kita rasa bagus tapi orang lain rasa tak bagus. Tapi malaikat tidak ada ayat yang mempertikaikan tentang kerja dan kualiti malaikat. Dia maknanya satu makhluk yang paling taat. Jadi bila dia makhluk yang taat, dia ada diberikan peluang untuk mohon pada Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada orang-orang tertentu. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pentingnya dengan pada kita, kehidupan kita ni amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Bacaan Quran kita, ibadah-ibadah kita, qiyamul lail kita, zikir munajat kita, yang kita rasa susah nak buat atas dunia ni, malas nak buat, buat lebih kurang dan sebagainya. Tuan-tuan, sekiranya kita ada satu amalan yang kita lakukan secara istiqamah, bersungguh-sungguh amalan tersebut. Ini selain amalan fardu lah, fardu tu tidak boleh petikai, fardu tu wajib kita buat. Kan? Solat 5 waktunya, zakatnya, puasa di bulan Ramadan dan sebagainya, itu yang fardu. Kita tambah dengan amalan-amalan tertentu yang kita lakukan secara istiqamah sampai kita dicop oleh Allah Ta'ala sebagai ahli pada amalan tersebut. Maka nanti tuan-tuan, amal-amal soleh ini akan memohon pada Allah Ta'ala supaya diberikan syafaat kepada orang-orang tertentu yang dia kenali. Itu kelebihan amal soleh. Hari ini orang tak berapa nak pandang amal soleh. Orang pandang fikir nak cari duit, fikir nak hidup dan sebagainya, tapi dia lupa dengan amal-amal soleh. Jadi amal soleh ini akan berikan syafaat berdasar kepada sebuah hadis Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'uz zahrawainil baqarati was suratal ali imran.
fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaffa tuhajjani an ashabihima. Bacalah Al-Quran. Tuan-tuan, ini nak masuk bulan Ramadan, kita kena berazam untuk berdamping, sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Baca Quran. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sambil memberi syafaat kepada pembacanya. Al-Quran akan datang di hari kiamat, di hari akhirat dia akan datang untuk memberi mohon pada Allah Ta'ala supaya sahabatnya, iaitulah orang yang suka baca Quran, orang yang suka dekat dengan Al-Quran, selamat daripada api neraka. Al-Quran. Al-Quran yang kita selalu pegang, yang kita selalu dengar, yang kita baca ni tuan-tuan. Kemudian Nabi tambah lagi, Iqra'uz Zahrawainil Baqarah wa surata Ali Imran. Bacalah dua surah yang sangat terang, Al-Zahrah, terang dan jelas, Zahrawain, dua surah yang sangat terang, iaitulah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kita digalakkan, Nabi kata bacalah, selalulah baca Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang kan, 3 juzuk setengah lebih kan, 3 juzuk lebih, betul tak? Panjang. Dan Ali Imran pun panjang juga. Tapi siapa-siapa yang suka baca Al-Baqarah dan ataupun Ali Imran, dua surah ni Nabi sebut sebagai dua surah yang jelas, yang terang. Sesungguhnya kedua-dua surah ini akan datang pada hari kiamat bagaikan awan. Maknanya dia datang seperti awan berarak kan, kepada ahli yang baca surah ni. Atau bagaikan sekumpulan burung. Macam burung-burung, sekumpulan burung kan, dia akan berkumpulan nampak macam awan gelap kan. Lalu membela orang yang membacanya. Orang yang suka baca lah, kalau baca sekali semua hidup pun taklah sangat. Ni orang suka baca, suka jadikan amalan dia baca Al-Quran, baca surah Al-Baqarah dan surah ataupun surah Ali Imran. Nanti surah itu akan datang seumpama awan ataupun seumpama burung, sekumpulan burung datang untuk membela orang yang membacanya. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, itu kelebihan di antara kelebihan membaca Al-Quran. Jadi kita bolehlah jadikan amalan. Dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat buat hamba pada hari kiamat. As-siyam yaqulu siyam, berkata puasa, puasa berkata. Dalam banyak-banyak amalan, ada dua amalan yang nanti amalan itu dia akan bercakap-cakap. Yang pertamanya as-siyam, yaqulu siyam, siyam puasa berkata, ay Rabb, wahai Tuhan, mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar fasyaffa'ni fihi. Wahai Tuhan, ya Rabb, aku telah menahannya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu naum bil lail fasyaffa'ni fihi. Aku telah menahannya daripada tidur pada malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Qala fayashfa'ani. Kemudian berkata, kemudian keduanya memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Dan orang yang suka berpuasa,
orang yang suka baca Quran, maka nanti Al-Quran dan puasa mohon pada Allah Ta'ala bercakap bagi pihak kita, menjadi peguam bela kita. Selagi ahlinya tak masuk syurga, selagi itulah dia mohon pada Allah Ta'ala untuk selamatkan sahabatnya, selamatkan orang yang suka bersamanya di dunia, iaitulah Al-Quran dan ibadah puasa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi usahalah kita Ramadan ni tuan-tuan, kita akan berpuasa wajib. Berdoalah mudah-mudahan ibadah puasa itu kita dapat istiqamah sepanjang hayat kita. Ramadan merupakan permulaan untuk kita mendidik diri menjadi ahli siam, ahli puasa, dan juga mendidik diri kita menjadi ahli Al-Quran. Jangan kita hanya semangat awal je tuan-tuan. Puasa tu taklah saya yakin puasa sampai habis lah. Ni baca Quran. Lazimnya kita kat Malaysia ni pembacaan Al-Quran semangatnya ketika awal. Kan, ketika awal pembacaan. Tapi bila dah buat majlis khatam Quran, tak ada dah membaca Quran itu. Memang khatam betul lah. Tunggu tahun depan Ramadan baru baca balik. Jangan begitu. Khatam Quran ni sekadar majlis kita berakhir tadarus tu kan. Tapi pembacaan Quran kena diteruskan. Bila-bila masa, bila waktu. Kan, tetapkan. Contoh, di antara perkara yang penting kita lakukan sebelum masuk Ramadan ni, kita buat target, azam. Kena letakkan kita punya sasaran kita. Kita nak, dengan Ramadan ini kita nak jadi apa? Nak jadi ahli apa? Kan? Kita dah sambut dah 40 tahun hidup atas dunia dengan Ramadan. Ada yang dah 50 tahun hidup bersama Ramadan kan. Tapi walhasil balik hasil macam itulah kan. Tak jadi apa. Bila habis Ramadan, habislah. Kan. Lagi-lagi dah hujung Ramadan, sibuk dengan hari rayanya. Tak ada masalah nak sambut raya, sambutlah, tak ada masalah. Tapi sampai kadang-kadang orang ni dia terlampau seronok sangat dengan raya tu sampai dia dah lupa dah Ramadan tu. Tu janganlah sampai begitu. Raya-raya juga, tapi amal-amal yang kita usulkan sepanjang Ramadan tu mudah-mudahan terus istiqamah. Kalau bulan Ramadan kita jaga diri, mulut, mata, pandangan, telinga kita, maka seteruskanlah dalam bulan-bulan yang lain. Dalam bulan Ramadan kita ada amalan-amal istimewa. Setiap malam kita qiyamul lail, cari Lailatul Qadar. Teruskan dalam bulan-bulan yang lain. Itu azam kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu di antara amal-amal yang akan memberikan, memohon pada Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada ahlinya. Yang lain-lain tuan-tuan, ada syafaat-syafaat daripada para ulama, para syuhada. Ada syafaat daripada sesama Muslim pun ada. Sesama Muslim pun boleh memberi syafaat kepada syafaat daripada kawan-kawan, rakan-rakan, saudara mara. Yang itu kita akan kongsikan nanti pada kuliah yang akan datang. Lepas raya lah kot. Puasa sebulan, raya pun sebulan. Kan? Kita kalau boleh, selagi itulah raya kan. Sampai Zulkaidah pun dapat jemputan open house. Jadi sekadar itu sajalah untuk pagi ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sama-sama amalkan dan jadikan sebagai suntikan semangat untuk kita nak menyambut Ramadan yang tak berapa lama lagi. Saya mendoakan tuan-tuan diberikan kesihatan yang baik, dapat beramal soleh sepanjang bulan Ramadan, dapat bersungguh-sungguh dalam ibadah yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Dan berakhirnya Ramadan nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat keampunan, kerahmatan daripada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.